Syubhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. A'udzu billah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, Selangor Darul Ihsan, Malaysia, Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, AJK kira-kira pengurusan jenazah, penggali kubur ada, tukang mandi mayat, tukang kafan, tukang usung, tukang bawa van jenazah ada. Seterusnya bakal jenazah ada. Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare muga-muga diparingi waras, amin insyaallah. Wis madang oporong ketorone kayu ngelih wae kok melas temen. Sing ngelih insyaallah madang nang syurga, amin insyaallah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengarkan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian,
Tajuk kita pada hari ini iaitu kembalilah kepada Allah Ta'ala. Wahai gulam, kembalilah dengan hati kepada Allah Azza wa Jalla, kerana orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat, taubat maknanya kembali kepada Allah. Kembali di atas landasan yang benar. Ketika mana seorang itu bergelumang dalam melakukan maksiat dan dosa, maka taubat, mereka kembali di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setiap hari kita berdoa supaya Allah Taala tunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diredai. Lalu tuan-tuan keluar daripada masjid, selipar tuan-tuan pedot, potol. Tahu? Putus. Ya? Putus petil. Apa lagi? Ya? Suek. Apa lagi? Ya? Kalau seliparnya kain lah. Ya? Jempret. Sembret. Apa-apalah. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan sedih. Selipar larang-larang tuku, suek. Ya, kalau zaman dulu mungkin suek sebab seliparnya selipar kulit. Ya. Jadi dijahit je lah. Ya. Ataupun topol. Kalau yang bergam, mungkin gamnya tak kuat jadi dia topol. Tahu topol? Tanggal. Ini dia. Tak kisahlah topol ke, pedot ke, suek ke, apa lagi petil ke, apa-apa baiklah. Kan? Jadi tuan-tuan, di sana sebahagian doa tuan-tuan tadi dimakbulkan oleh Allah. Apa maksudnya? Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan nak jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah, ketika mana tuan-tuan diuji oleh Allah, maka tuan-tuan di sana Allah Ta'ala nak tuan-tuan semakin dekat dengan Allah, ingat kepada Allah. Hakikat ujian datang daripada Allah. Orang mukmin bila mana dia diuji, dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Tetapi dia melihat, inilah takdir Allah kepada aku. Setiap apa yang berlaku, orang mukmin akan berkata pada dia, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya, ya, daripada Allah kita datang dan kepada Allah lah kita tempat kembali. Hakikat dalam hidup ni tuan-tuan, ya, dia pada dia hanya pinjaman. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Baik, seterusnya. Ya. Kesuwon, sami mawon. Ya. Baik, ada orang panggil sami mawon. Ada orang panggil apa? Apa-apalah. Baik, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan naik kenderaan ke Malangan. Sebahagian doa telah dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan minta selamat, Allah bagi kemalangan. Dengan sebab kemalangan kita ingat Allah. Bila suatu kemalangan terjadi, mungkin menimpa anak kita, jadi kita punya hati tu jadi deg-degan. Ya. Dia jadi rasa takut, bimbang macam mana. Dengar pula dah masuk zon merah, kita jadi, kita punya apa dia, fikiran kita letakkan, bulatkan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Mungkin tuan-tuan hadirin sekalian diuji dengan berbagai ujian. Rupanya ujian adalah apa dia? Adalah ubat mujarab untuk ingat Allah bagi kita semua sang pendosa. Kita ni semua pendosa. Sebab itu tuan-tuan dalam hidup kita dihujani dengan berbagai ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa tuan-tuan, yang tukang bagi, kalau tuan-tuan dapat, tak dapat beli. Ya tuan-tuan, jangan sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pun saya, tuan-tuan nanti minta kat saya, tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab masjid lain tak buat time ceramah bagi-bagi ni. Jadi orangnya tak fokus dengan ceramah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai gulam, kembalilah dengan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla,
Kerana orang yang bertaubat kepada Allah itu ialah orang yang kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kamu. Kembali kepada Tuhan kamu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bermaksud kita pulang dengan sebenar-benarnya. Pulang di sini, tuan-tuan hadirin sekalian, bermaksud seseorang itu mati sebelum mati. Apa maksud mati sebelum mati, tuan-tuan? Kita meninggalkan dunia kita perlahan-lahan sebelum kita meninggalkan segala-galanya. Tuan-tuan, tuan-tuan suka, tuan-tuan tak suka, kita akan tinggalkan dunia sekejap lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan, tuan-tuan tengok rumah tuan-tuan, tuan-tuan akan tinggalkan sekejap lagi. Tuan-tuan, betapa ramai umur yang seumur dengan kita telah pulang lebih awal daripada kita. Sedangkan kita sedang menunggu malaikat Israel memanggil kita bila-bila masa. Tuan-tuan, kematian itu dia boleh datang. Di tempat saya, tuan-tuan, ada seorang Bilal baru dilantik. Dia baru dilantik, tuan-tuan. Dia baru azan yang pertama di hari Jumaat. Petang dia meninggal, tuan-tuan. Dia muda lagi, tuan-tuan. Sehat, tuan-tuan. Nak bagi tahu, semua orang sayang dia. Orang lantik dia jadi Bilal. Dia baru azan hari Jumaat. Ya, petang dia meninggal. Nak bagi tuan-tuan, dalam hidup kita tak tahu bila Allah Ta'ala akan panggil kita. Dalam kesibukan kita mengejar dunia, tuan-tuan ketahuilah dunia ini cuma mata'ul ghurur, kesenangan yang memberi tipu daya yang begitu banyak. Berapa ramai orang tertipu dengan handsome yang hari ini kita tengok cermin penuh dengan kedutan. Berapa ramai orang yang dulunya cantik pernah masuk dalam majalah mangga. Tapi hari ini, ya, kita dah semakin bertambah umur. Ya, tuan-tuan sekalian, dalam hidup tidak ada yang kekal. Orang yang mengejar jawatan, hari ini tidak ada lagi jawatan. Kalaupun ada jawatan, dunia ni tuan-tuan, walaupun dia dapat, dia tetap sementara, kerana hakikat dunia itu sementara. Dapat jawatan Perdana Menteri, dia tidak akan selamanya berjawatan Perdana Menteri. Dapat jawatan Menteri Besar, tak akan selama jadi Menteri Besar. Masa kuat, sado pergi gym hari-hari, nampak orang nak dipentong aja gitu. Tahu pentong? Nampak orang, ya, tak puas hati nak ditabuknya orang, nak dipentongnya. Nak dia apa lagi? Nak dijotosnya. Itu dia. Nak dia apa? Tabraknya. Nak digebuknya. Macam-macam. Masa kita kuat, tapi satu ketika kita akan menggunakan tongkat berjalan, lalu kita tidak mampu lagi memukul orang. Nah, ini dia. Tuan-tuan, dalam hidup, tuan-tuan sekalian, dunia ini penuh dengan tipu daya. Berapa ramai orang yang hari ini sibuk mengejar harta, suatu hari harta dia tidak akan dapat membantu dia di dalam kubur. Dia tidak dapat. Mati, motor suku tak boleh masuk bersama dalam kubur. Betul tadi sekalian, duduk di dunia ni, kita kena kenal tentang hakikat dunia. Nombor satu, dunia itu sifatnya sementara. Nombor dua, dunia ni apa, tuan-tuan? Dunia ni endingnya, pengakhiran semua mengecewakan. Sebab itu siapa yang banyak mengejar dunia, dia sedang mengejar kekecewaan. Lagi banyak kejar dunia, lagi banyak kecewa dalam hidup. Ini, tuan-tuan, dalam hidup. Tuan-tuan, contohnya, tuan-tuan, kenderaan yang tuan-tuan perlukan berapa? 2 contoh. Tapi tuan-tuan beli 5, tuan-tuan sedang menambahkan kekecewaan dalam hidup. Tuan-tuan ketahuilah, setiap nikmat Allah Ta'ala akan datangkan musibah. Tuan-tuan ada isteri, Allah jadikan isteri kita musibah. Tuan-tuan, ibu-ibu ada suami, Allah jadikan suami itu musibah. Kita ada anak, anak itu dijadikan adanya musibah. Ada kenderaan, kenderaan itu Allah Ta'ala akan jadikan musibah. Ada kawan, kawan akan jadi musibah. Ataupun kita kata yang lebih ringan lagi, beban. Ini dia. Tujuan musibah, tujuan beban untuk apa dia? Untuk menguji iman. Untuk mendapat pahala sabar. Dan ketika mana kita diuji, maka tuan-tuan, maka sebutkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan bagaimana kita mengurus kehidupan ini dengan wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar ni apa maksudnya? Sabar pertama maknanya bertahan. Bertahan tu apa? Bertahan dalam keadaan tidak melakukan perkara-perkara yang
menyebabkan Allah murka. Contoh, bila ada kematian, lalu kita pergi meratapi kematian dengan tolong, dengan jerit gejol-gejol, hentak kaki, tumbuk dinding, seolah-olah kita tidak terima. Sedangkan kita juga akan pulang. Ini dia. Meratapi kematian. Menangis kematian bukanlah satu kesalahan dalam Islam. Tetapi meratapi kematian sampai gejol-gejol tak boleh terima hakikat kematian, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, bertahan, sabar bertahan dalam kerangka tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Contoh yang kedua, seorang yang Allah jadikan dia miskin, dia bersabar. Dengan apa dia? Dia terus mencari rezeki yang halal. Ada orang dia tak sabar, lalu dia merompak mencuri. Ada orang tak sabar, main nombor ekor. Nak cepat kaya contoh. Ada ke ada? Ada. Dia tak sabar. Ada orang tak sabar, dia minum arak. Dia sakit kepala, dia minum arak. Ada orang tak sabar, makan pil kuda. Konon-konon nak tenang, last jadi gila. Kesian juga kadang-kadang tuan-tuan. Sebab tu tadi sekalian, sabar maknanya yang pertama, bertahan. Nombor dua, maksud sabar adalah ikhtiar. Ya, bila mana tuan-tuan diuji, kita akan cari jalan keluar di setiap ujian. Tuan-tuan jangan mimpilah tuan-tuan. Duduk di dunia ni, selesai satu ujian akan selesai selamanya. Selesai satu, tambah lagi satu. Belum selesai satu, dah datang lagi satu. Itu dunia. Itu dunia. Tuan-tuan hadirin sekalian, dalam hidup, macam mana tak nak mumet? Semua orang mumet kan dalam hidup. Siapa tak ada mumet, angkat tangan. Alah, mumet nyendas si Ustaz. Kenapa? Aduh, lempoh. Macam-macam ujian. Diuji dengan pekerja. Ini dia. Diuji dengan kontraktor. Dah bayar lari. Projeknya tak siap-siap. Ada orang buat rumah. 3 kontraktor tak jadi-jadi rumahnya. Sampai sekarang tak siap. Dah nak siap. Lepas tu kenapa dia? Kena banjir pula. Hanyut rumahnya. Alah, melas betul lah. Telah jatuh di tipe tangga. Ya. Macam-macam ujian orang ni tuan-tuan. Ibu-ibu ayah sekalian ni depan saya ni nampak je steady. Cuba tanya. Ada macam-macam, ya Allah. Tak mampu nak diceritakan. Wis eneng wai. Orang wis-wis. Orang rampung-rampung. Orang leren-leren. Tak habis-habis ujiannya. Tuan-tuan ingat mati tu habis. Ada orang, alah, mati je lah senang. Amboi. Tuan-tuan, kesusahan paling besar bukan hidup tapi mati tuan-tuan. Susah-susah di dunia ni, tuan-tuan masih boleh makan, boleh bernafas, boleh ada cahaya, duduk dalam kubur. Kalau tak ada amalan, gelap tau. Betul tak? Kalau tuan-tuan bateri habis, ya, tuan-tuan boleh menumpang cahaya, ya, cahaya lampu jalan. Betul tak? Rumahnya gelap, tak bayar elektrik. Okey, duduk bawah lampu jalan. Masih boleh terang lagi. Tapi dalam kubur, ini dia. Macam mana? Tuan-tuan, dalam hidup, hari ini kita nak bicara berkenaan tentang apakah tsunami, bencana paling besar dalam hidup. Bencana paling besar bukanlah gempa bumi. Bencana paling besar bukan banjir. Ni Bukit Kapar selalu banjir. Tapi bukan Bukit Kapar sini lah, Bukit Kapar tempat lain. Maksudnya bukan Bukit Kapar, yang masjid ni tak banjir kan? Dia Bukit Kapar yang tengah ya? Kan? Tengah banjir? Ujung. Ujung kita panggil apa-apalah je. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, yang paling besar bukan banjir. Rumah terbakar belum lagi besar. Apa lagi? Duit terbakar belum lagi besar. Bencana paling besar adalah bila mana seorang itu melakukan maksiat dan dosa. Kenapa tuan-tuan? Semua orang maklum, dosa menyebabkan kita dihumban dalam neraka. Tuan-tuan, saya nak tanya jujur, mana lagi besar? Neraka ke banjir? Neraka ke sakit dengkul? Neraka ke apa-apalah tuan-tuan boleh sebut contoh kat dunia ni yang kita rasa begitu dahsyat.
Maka sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan kita duduk dalam Malaysia yang aman, Selangor yang aman, Bukit Kapar yang aman, ada rumah, tempat tinggal dan berbagai nikmat, maka tuan-tuan perhatikan, adakah kita terus-menerus dalam melakukan dosa? Kalau iya, maka kita sebenarnya tidak aman. Kerana apa dia? Kita sedang di dalam bencana yang paling dahsyat dalam kehidupan. Ini dia. Monyet, kucing kita tengok dia tu susah, tapi mungkin dia tak mengumpat, dia tak mengumpat, dia tak ada dosa macam kita kan. Kita ni tuan-tuan terdedah dalam suasana akhir zaman yang dosa itu di mana-mana. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Tuan-tuan, semakin kita bertambah iman, semakin kita sensitif terhadap dosa. Semakin kita rasa dosa itu satu benda yang besar walaupun kecil. Kecil di pandangan orang lain, besar di mata kita. Semakin iman kita bertambah. Bila mana iman kita kurang tuan-tuan, dosa-dosa itu menjadi kecil di mata kita. Mengumpat tu biasa, merdu pula mengumpat. Kadang ada seorang tu dia gagap, kalau mengumpat tak gagap. Ini dia. Elok aja cakap. Tuan-tuan hadirin sekalian, dalam hidup, ya, kita duduk dalam suasana dosa, maka sebab itu kembalilah kepada Allah. Kadang-kadang kita menyesal. Kita berjanji untuk tidak melakukan dosa, tetapi kadang-kadang kita tetap mengulangi dosa. Persoalannya, kenapa? Nombor satu, kerana kita hamba. Kita bukan Tuhan. Di sana ada perangkap yang begitu banyak. Tuan-tuan tersepit. Tuan-tuan bendahari contoh. Ya, tuan-tuan pegang duit. Tiba-tiba nak bayar yuran anak sekolah. Lalu kita pun gunakan duit bendahari masjid tu untuk bayar yuran sekolah. Dengan hasrat pinjam. Last-last kita kelalaian, lupa. Lepas tu kita tak lagi jadi bendahari contoh. Nampak di sana ada ujian yang menyebabkan kita terperangkap. Bukan bendahari sini, saya bagi contoh. Ya. Contoh kita apa lagi? Ya. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, imam contoh. Ya, terperangkap. Kita kentut bunyi semut. Tapi kalau kita keluar jemaah ramai 40,000 contoh. Macam mana? Diam ajalah. Orang pun tak tahu. Contoh kan. Maknanya dalam hidup ni tuan-tuan, berapa banyak kita terperangkap. Yang kadang-kadang kita tak nak pun buat dosa tu. Ada orang tuan-tuan, dia ada prinsip. Ya. Kalau boleh, dia tak nak terima jawatan. Dia ada prinsip. Tapi satu ketika dan masa kadang-kadang dia terpaksa langgar prinsip. Kenapa dia di sana, kalau aku tak ambil, nanti orang lain ambil. Ya. Lalu dia pun ambil. Dalam keadaan dia sedar, dia tak mampu memikul jawatan itu. Dan jawatan itu menjadi beban dalam hidup dia. Kita tahu ada orang yang lebih layak. Tapi Allah kata kita nak bukan sebab kita layak, tapi nak sebab kita nak kemasyhuran dan kita nak mendapat kepentingan tertentu. Lalu kita kalah dengan nafsu kita. Maka setiap orang tuan-tuan, dia ada perangkap-perangkap. Kerana dosa ini kita lakukan kerana dua sebab. Nombor satu kerana mahu dan nombor dua kerana ada peluang. Kadang-kadang kita mahu tapi tidak ada peluang. Tapi bila mana tuan-tuan dihimpit dengan peluang. Contoh, kalau tak ada janda seksi jalan depan kita, kita tak akan dapat dosa. Tapi nak dijadikan cerita tuan-tuan, ada janda seksi jalan depan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, yang pakai kopiah ke tak pakai kopiah ke, pakai serban tak pakai serban ke, tengok ke tak tengok? Tak tengok barang baik, tengok berdosa, kan? Seksi, kan?
Saya nak beritahu orang, dalam hidup ni kita duduk dalam suasana yang mana pun dia. Buka TV dosa, buka telefon dosa, jumpa kawan mengumpat dosa. Dosa ada di mana-mana. Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita telah masuk satu zaman diam lebih baik, duduk di rumah lebih baik, bersendiri lebih baik. Ya. Tuan-tuan, kita boleh berfikir. Ya, sebab itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang, Allah Ta'ala akan menjadikan dunia ni tuan-tuan semakin hari semakin membosankan. Yang akhirnya perhatian dia dialihkan daripada dunia kepada akhirat. Kalau dulu dia seronok tengok filem-filem, jangan benci nenekku 7 hari mencintai atukku di TV3. Tapi dia mula menyampah. Lalu dia buka, tanyalah Ustaz, Assalamualaikum TV Al-Hijrah, Tazkirah malam Jumaat. Dia lebih suka yang itu. Ada beberapa peristiwa yang Allah Ta'ala jadikan, akhirnya dia menyampah dengan dunia. Mungkin, contoh dia minat mancing, kawan dia kari, tahu kari? Janji pukul 9 pagi, 2 petang baru datang, menyampah aku dah. Dia ajak mancing, dah tak nak dah. Jadi dia bertaubat, dia dah tak nak dah sibuk mancing. Contoh. Yang mungkin seronok tengok cerita filem-filem di TV-TV, mungkin dia tengok puluhan episod, last episod yang terakhir tak kena dengan pendapat dia. Teruk betul ending dia. Kalau tahu aku yang jadi pengarah filem katanya. Lalu sejak daripada itu dia dah menyampah tengok filem. Dia lebih tengok ceramah. Tuan-tuan akan dikenakan. Dunia ni tuan-tuan, Allah sengaja kenakan. Allah jadikan contoh, ada di kalangan kita yang suka makan. Lalu Allah Ta'ala uji sehingga dia tidak lagi minat untuk makan. Dia makan sebab kita nak hidup, takkan tak makan. Cuma dia kegairahan makan tidak seperti dulu. Yang menyebabkan dia lebih ringan untuk mentaati Allah. Tuan-tuan, terlalu suka makan ni pun masalah tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan gila dia punya makan satu malam je 20,000 tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak makan sarapan RM20,000? Boleh ke boleh? Boleh kalau RM20,000. Kalau RM20,000 itu melampau. Haji, dah sarapan dah. Kat mana? Dekat hotel tu. Berapa sekali makan? RM20,000. Satu pinggan? Ya, seorang RM20,000. Ya Allah. Itu makan ke membazir? Tuan-tuan, berapa banyak definisi kaya yang kita silap selama ini. Kita tengok orang yang rumahnya kaya 27 juta, biliknya 40, anak tak ada, kita kata dia kaya, itu silap, itu membazir. Dia ada jam 40 yang dia pakai cuma satu, lagi 39, itu membazir, itu bukan orang kaya. Membazir adalah sikap sifat yang tercela, dilarang dalam Islam. Berapa ramai kawan-kawan kita melihat, tu orang kaya, tu orang kaya, tu bukan orang kaya, tu orang membazir, dilarang dalam Islam. Tuan-tuan, satu perkara yang kita kena ingat, setiap yang halal akan dihisap dan setiap yang haram akan diazab. Saya ulang, setiap yang halal akan dihisap dan setiap yang haram akan diazab. Saya bukan mencuri Ustaz. Ini semua rezeki yang halal, betul. Tapi kena ingat, semuanya akan dihitung. Tuan-tuan, sedih dunia ni, tuan-tuan, cerita dunia ni, endingnya semua kecewa, tuan-tuan. Ya. Kerana apa dia? Kerana tidak ada orang yang kejar dunia, akhirnya dapat. Kejar, buat rumah kat Putrajaya, meninggal, tak sempat duduk. Kumpul harta yang untung waris. Mengumpulkan harta waris pagi, petang, siang, malam. Dunia ni tak ada akhirnya, endingnya. Anaknya ramai 12. Tapi bila saat ini mana pergi anak 12? Anak-anak 12 pun tak ambil cara pasal kita. Tak endah pasal kita. Sedih kita. Ending dunia ni semua. Tuan-tuan, dulu masa tuan-tuan beli kereta tahun 1993, 31 tahun yang dulu, tuan-tuan orang paling kaya ada kereta. Beli pula Mercedes. Masa tu orang tengok, wah hebat. Tapi hari ini Mercedes tu dah bolong-bolong, dah bodol dah. Tahu bodol? Apa bodol? Dah buruk lah.
Masa tu kita hebatlah naik kereta Mercedes. Masa tu kita hebatlah naik Vespa. Dunia ni akhirnya kecewa. Dulu kita buat rumah tahun 2000. Sekarang dah 2024. 24 tahun dulu. Rumah kita yang paling lawa, yang paling meling. Ada kolam. Tapi sekarang kolam tu dah tak diurus. Amis. Tahu amis? Ya. Yelah, kolam ni dia nak dikena selenggara. Kalau tak nanti bau amis. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian. Siapa telefon? Bismillah. Nak diangkat ke? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, InsyaAllah kita akan berehat seketika. Ada panggilan daripada Allah untuk kita sama-sama jawab. Jadi jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu
لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali. Hadirin sekalian, kembali kepada Tuhan dan serahkan semua apa yang ada pada kamu. Serahkan jiwa kepadanya dan letakkan di bawah qada dan takdirnya. Takdir Allah Ta'ala ada dua. Pertama, takdir yang boleh diubah. Dan yang kedua, takdir yang tidak boleh diubah. Takdir yang boleh diubah, apa dia? Contohnya malas. Dia tak boleh cakap, kenapa tak pergi masjid? Wis takdir Ustaz. Ini dia. Ya. Dia malas, dia salahkan takdir. Ya, padahal motor ada, ya, badan sehat, itu dia. Itu takdir yang boleh diubah. Takdir yang tak boleh diubah, contoh laki dah jadi laki tak payah pergi Thailand potong bebet jadi perempuan. Itu tak boleh ubah. Wis lanang-lanang we lah. Ada titik wedok ngopo. Contoh. Ya macam itulah perempuan. Dah perempuan tak payah nak jadi lanang. Ya. Itu takdir yang tak boleh diubah. Itu pertama. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir dari sudut ketetapan dan takdir dari sudut undang-undang. Ya. Samalah tu, ketetapan undang sama. Takdir dari sudut, contohnya kita duduk di mana? Duduk di kapar. Ridha. Jangan sedih-sedih, kenapa tak duduk Putrajaya? Ya. Takdir contoh, kita kahwin tak dapat anak, dah usaha. Kerja kita cuma usaha. Jangan ambil tugas Tuhan. Itu dia. Tugas kita dakwah. Tak boleh ambil tugas Tuhan. Kita tak boleh bagi hidayah. Nabi Nuh tu 900 tahun dakwah. Tak boleh bagi hidayah. Nabi Muhammad pun dakwah. Bapa saudara tak boleh bagi hidayah. Jadi tuan-tuan, kerja kita cuma ikhtiar. Tugas memberi sembuh Allah. Tugas memberi anak kita soleh ke tak soleh Allah. Tugas kita ikhtiar. Hantar pergi sekolah, dikandani, kadang-kadang dikandani, ngandani. Aduh. Ya, tahu kandani ngandani. Ya, melawan. Dek pergi surau. Alah, ayah pun tak pergi. Aduh. Kan. Dek tak baik isap rokok. Alah, ayah pun isap. Aduh dia. Ayah tak apa, ayah dah tua. Kan. Ya. Tak baik untuk kesihatan. Alah, ayah dah tua, hidup lagi tak mati pun. Nampak? Itu panggil kandani ngandani. Ditegur, dicakap, lawan balik. Aduh, ni anak zaman sekarang tuan-tuan tak ada adab. Tuan-tuan kena ingat. Walaupun kita betul tidak ada sebab untuk kita berdebat dengan ayah kita. Tengah makan, bapak kita cakap, kau nak tahu rim, sport rim, kereta kancil 18 inci, kita pun iyakan je lah. Walaupun kita pomen, kita tahu berapa inci, kita tak payah gaduh dengan sebab benda tu kecil je. Tak payah cakap, alah bapak bukan tahu pun bapak tak pergi sekolah. Saya tahulah, bapak tahu apa. Tak perlu cakap macam tu. Tidak ada keperluan walaupun kita benar. Tapi anak-anak hari ini kerjanya melawan aja. Betul ke betul? Nampak? Sebab itu penting ilmu adab. Bukan kita menafikan ilmu yang benar. Tetapi tengok situasi dan keadaan. Contoh kalau ada meeting untuk melakukan contohnya kahwin adik, kakak dan sebagainya. Di sana ayah kita minta supaya kelontarkan idea. Okey, boleh. Tapi kalau duduk saja-saja tengah sarapan, tiba-tiba berdebat dengan benda-benda kecil, lebih baik kita hindarkan. Kerana menjaga hati ibu bapa lebih penting berbanding ilmu yang kita ada. Kita nak tunjuk kita dah pandai masuk universiti,
kita ada doktor, ada PhD, kita lebih pandai daripada bapak kita, tapi tak ada keperluan kita menunjukkan kita lebih pandai daripada bapak kita, emak kita, tak perlu. Cukuplah kita merendah diri, apa yang dia kata kita iakan sahaja. Menjaga hati ibu bapa itu lebih penting. Kerana ibu bapa tuan-tuan semakin bertambah umur, hatinya semakin mudah terasa. Bayangkan, dengan mudah anak kita kata, bapak bukan tahu pun mana dia. Saya masuk universiti, saya tahulah. Bapak bukannya pergi sekolah pun. Pedih tak? Pedih. Dia masuk universiti pun, kita yang kentang golek rezeki. Tahu kentang? Yang tak kentang, tahu kentang? Kentang ni maknanya memang kerja kuat betul lah. Sanggup kadang-kadang kita berpanas, berhujan. Itu dia. Macam-macam bunyi kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi tuan-tuan di sekalian, cukuplah sekadar itu. Ya. Jadi semua bunyi itu ada dia punya tanda-tanda dia lah. Jadi saya pun faham. Ya. Baik, yang baik datang daripada Allah, kebaikan atas semua kebaikan yang datang daripada Allah ke lemah diri saya. Seperti biasa, siapa yang nak dapatkan sambal Jawa boleh dapatkan di luar, boleh ambil dahulu. Ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.